Baik. Uh, Sebelum kita pergi ke lebih lanjut, sebenarnya awak semua, kita semua dari saya sekolah rendah ke sekolah menengah, kita dah pun apply mathematical modeling dalam kehidupan harian kita. Sebagai contoh uh, kan bila kita ada let's say kalau kita masuk asrama, okay, masuk asrama lah, kita ambil masuk asrama, and mak ayah bagi duit saku, bagi duit belanja lah. So daripada duit belanja itu, kita akan terfikir-fikir apa nak buat dengan duit belanja tu, kan. And then daripada duit belanja yang kita dapat itu, kita nak make sure dalam bulan itu kita cukup, maksudnya duit itu dapat cukup-cukup untuk menampung kehidupan kita. So apa yang awak buat? Awak akan plan, awak akan merancang, okey, aku simpan dulu RM10 daripada duit belanja itu sebagai duit simpanan ataupun duit emergency. Kemudian awak bahagikan, okey, mungkin saya nak guna RM20 ni lah untuk kalau nak belanja kawan-kawan ke, best friend ke, pasangan ke, kan. So nampak tak, awak plan, and then awak buat pengiraan. So bila awak plan, and then awak buat pengiraan, awak nak tengok ada tak saki baki lagi pada hujung bulan, kan. So kadang bila kita kira-kira dapat negatif, so nanti hujung bulan kita menangis lah, kan, menangis tak berlagu semua. Kadang-kadang bila kita buat kita buat pengiraan, oh ada saki baki. So saki baki tu macam mungkin awak nak belanja ekstra kat kawan-kawan, ataupun beli hadiah untuk cikgu ke, ataupun guna saki baki tu tambahkan dalam wang simpanan, kan, duit simpanan. So sebenarnya kita dah apply pun mathematical modeling. Cuma dalam topik ini dia nak bagi kita nampak flow dia, sebab sekarang ni kita lebih kepada practical. So dalam topik ini dia nak bagi kita faham theoretically. Walaupun kita dah faham practically. Okay? So let's begin. Apa itu mathematical model? So mathematical model, okay, so dia dah gerak dah, dia punya screen, saya punya screen dah gerak. Okay, mathematical model adalah representation of a system or scenario that is used to gain qualitative and ataupun or quantitative understanding of some real world problems and to predict future behavior. Kan, macam tadi kita merancang duit pembelanjaan yang kita dapat itu. So kita nak tengok pada masa depan, pada hujung bulan tu masa depan lah. So kita punya duit belanja itu macam mana keadaan dia. Okay, so sepanjang itulah yang kita keluarkan planning kita, itu adalah sistem. Okay, sistem ataupun senario lah, secara kuantitatif ataupun secara kualitatif. Okay, kuantitatif lebih kepada pengiraan. Okay, mathematically. Kualitatif lebih kepada penceritaan, lebih kepada communication. Okay, lebih kepada words lah. Baik. Mostly proses ini diguna pakai untuk researcher. Okay, nanti kalau awak nak sambung master ataupun bila nanti dekat degree awak ataupun diploma awak, pada final sem, you all have to do FYP, final year project. Okay, so dalam final year project itulah sama ada awak nak buat dalam bentuk kualitatif ataupun kuantitatif. Okay, so ini adalah proses dia. Okay, proses dia kita mulakan dengan identifying and defining the problems. Kita kenal pasti masalah dan kita define, maksudnya kita
kita kenal pasti dan kita cuba fahamkan masalah itu apa. Okay, kemudian kita akan making assumptions and identifying the variables. So diberi satu masalah, kita akan buat assumptions. Okay, contoh macam tadi duit saku kan. So assumptions kita tak ada belanja lebih. And then kita assume yang mak ayah takkan bagi extra duit dalam bulan itu. So maknanya setiap bulan sama je RM50. Itu assumptions dia. And so identifying the variables. So variables tu apa? Variables boleh jadi dalam bentuk kalau awak belajar dalam bio, dalam sains, apa panggil? Manipulation, okay? Manipulation variables. Gerak balas apa? Gerak balas. Reaction variables. Betul? Responding. Apa dia? Responding. Respond. Okay, betul. Respond variables. And then we also have parameters. Kan? Parameters maksudnya apa? Parameters benda yang constant. Apa yang constantnya? Kita duduk asrama, kita tak keluar mana, tak ada outing. And then duit tu setiap bulan memang RM50. Itu constant. And then kita hanya belanja pada kawan seorang tu je. Itu pun constant. Okay, itu adalah parameter kita lah. Parameters. Alright. So, and then after we do the assumptions and then we identify the variables, then barulah kita apply mathematics to solve problems. Itu yang awak tulis dalam buku belanja awak tu kan. Okay, saya buat kira-kira ni. Oh, ada sakit baki lagi. Saya buat kira-kira ni. Oh, ada tak ada baki pun, negatif. Berhutang pula tu kan. Okay, so bila daripada pengiraan itu, barulah awak verifying dan interpreting solutions in the context of problem. Maksudnya awak cuba mengesahkan, okay, kalau sakit baki ada, selesai tak masalah saya? Maksudnya hujung bulan saya ada tak sakit baki? Kalau tak ada sakit baki, maksudnya ada negatif ataupun ada hutang. Okay, then barulah kita pergi kepada need to refine mathematical model. Kalau kita interpreting and verifying kita punya solution daripada pengiraan kita, dan dia menjawab kepada kita punya masalah di mana hujung bulan kita masih lagi ada baki duit belanja. So kita tak perlulah refine kita punya mathematical model. Maknanya kita punya pengiraan tu cantik lah. Tapi bila mana kita kira dapat negatif, kan? So kita kena refine balik. Refine tu maksudnya kita ubah suai balik. Maknanya kita tambah lagi apa variables kita tambah ataupun tolakkan variables kita, and then daripada mathematics punya solution itu pengiraan lain. Maksudnya kita ada tambah lagi variables lah kat situ. Okay, sampailah kita puas hati dan kita menjawab kita punya masalah kita, dan barulah kita report the findings. So findings tu berdasarkan kita punya pengiraan lah. Okay, pengiraan kita. So apa yang kita nampak? Apa yang kita dapat? Sebab pengiraan kita dapat. So apa yang kita dapat? So awak kena explain apa yang kita dapat. So habis. And okay, baik. Ini dia punya proses. So nak bagi nampak proses, jom kita pergi ke satu real case problem. Baik, ini dia. Okay. Baik, memandangkan awak dah nak habis SPM, kita assume awak nak habis SPM dalam bulan 3 bulan 3, lepas tu awak sambung belajar 4 tahun, lepas tu awak habis degree. Okay, so you have just completed a degree in marketing, okay, and receive offers to become a marketing executive by 2 companies. Company A is in your hometown and offers a lower starting salary and lower annual salary increment than Company B that is in a big city. Which is the better choice? Baik. Okay, jom kita go through kepada satu persatu proses. Okay, identifying and defining the problems. Okay, sekarang ni apa masalah kita? Nak pilih company mana? Ya, nak pilih company mana. So, itu masalah kita. Asal pakai highlighter?
kan. So kita dapat dua offer. Tu masalah kita. Bila dapat dua offer, kita dalam dilema, kan. Bila kita dalam dilema, kita tak tahu nak pilih mana satu. Okay, so defining tu maksudnya kita nak tahu apa yang kita nak capai kepada masalah kita. Kita nak tengok ataupun kita nak tentukan mana yang better choice. Okay, so maknanya untuk topik ini kita lebih kepada buat ayat tau. Okay, lebih kepada buat ayat. So bagi tahu lah, identifying and defining the problems. Okay, buat ayat. Dia punya problem dia adalah receive two offers. Okay, and then define the problem. From the case study ni, we need to find out which one is a better choice. Tu awak kena buat ayat tau. Okay, dalam topik ni banyak kepada buat ayat. Sebab nak jadi researcher, kena banyak buat karangan lah. Okay, dah settle dah nombor satu. Then kita dah faham, okay, aku ada dua offer dan aku kena tengok, aku kena kenal pasti yang mana yang better. Okay, lepas tu kita masuk ke nombor dua. Nombor dua, making assumptions and identify the variables. Okay, sekarang ni kita tengok kat sini dia punya benda yang constant adalah company A dekat hometown. Okay, tempat tinggal kita. Tapi dekat company B dekat big city, maksudnya luar daripada daerah tempat tinggal kita lah, kan. Contoh kalau awak dekat JB, so company A tu dekat JB, company B tu dekat Mersing, contoh Mersing, ataupun kita ambil yang paling dekat lah, Kota Tinggi. Okay, Kota Tinggi. So kita buat comparison yang tu lah. Maksudnya kita identify dia punya parameter, iaitu company A dekat kawasan JB, company B dekat kawasan Kota Tinggi. Lepas tu kita kena buat assumptions. Memandangkan kita tak banyak pun information daripada case study ini, so kita kena banyakkan pembacaan. Kita kena Google lah. So dia punya parameter dia lagi, dia punya constant dia lagi adalah marketing executive. Maknanya dua-dua tu mengofferkan position marketing executive. So kita kena Google lah. Okay, dekat JB marketing executive, kat mana tempat kerja dia? Dekat mana tadi? Kota Tinggi marketing executive, kat mana tempat kerja dia? Okay, kita mesti kena dua-dua benda yang sama. Baru kita boleh buat comparison. Okay, so saya buat assumption. Ni lah assumption saya. Bila kita Google, ni dia. Okay, so ini boleh lah awak salin. Baik, dia punya another parameter adalah start kerja pukul 9 pagi. Okay, maksudnya kita kena punch in pukul 9 pagi. Dan kita dianggarkan maksudnya keluar rumah pukul 8.30 pagi. Okay, 8.30 pagi. Yang 8.30 pagi ni bukan parameter, bukan constant. Yang ni kita assume dulu. Okay, kita assume yang kita dah ready, dah sarapan, and then kita keluar pergi kerja pukul 8.30. Okay, baik. So based on pencarian dekat Google ataupun kita assume yang kita dapat dua offer letter dalam email. So dekat email itu dia bagi tahu yang ni. Dia bagi tahu salary dengan increment je. Okey, dia bagi tahu salary 1,200 company A, increment RM50. Kemudian bila kita tengok alamat kerja tu, alamat tempat kerja, lepas tu kita kena tengok Google Map lah. Kan, kita nak tengok distance dia macam mana, tu ada lalu tol ke tak. And then kita assume berapa perbelanjaan kita dalam seminggu. Okey. Lepas tu ada traffic tak? Maksudnya ada traffic light ke, kalau kita keluar pagi tu jam ke. Itu adalah assumption. Okay, parameter lagi, another constant adalah dua-dua kita menggunakan kereta. So kita naik kereta. Sebab kalau kita ambil satu naik kereta, satu naik motor, kita tak boleh nak buat comparison. Okay, so company A salary dia 1,200. Kita Google, kita tengok tempat kerja kat JB tu. Kita Google dia nama company tu, tengok dia bagi salary berapa. So 1,200. Ataupun kita call dia punya operator dia kan, saja sembang-sembang nak tahu salary berapa, increment berapa.
So yang ni lah salary 1,200, increment RM50, and then kita check Google Map, distance daripada rumah kita 5 kilometer. Lepas tu tak ada lalu tol pun. Dan perbelanjaan minyak adalah RM150 seminggu. And then tak ada traffic, maksudnya lengang lah pagi-pagi tu. So kita assume yang 1 kilometer kita makan masa 2 minit. Okay. Yang ni apa yang dalam kepala kita dulu, apa yang kita cari dulu. Okay, lepas tu tengok company B. Kalau nak compare mestilah benda yang sama. So salary tadi dia bagi tahu lebih tinggi daripada salary company A. So 2,100, increment 180. Memandangkan dia big city, so dia keluar daripada daerah, so distance from home adalah 20 km bila kita tengok Google Maps lah. And then ada lalu tol sebab kita merentas daerah, so RM2 pergi balik dalam sehari. And then ada perbelanjaan minyak iaitu RM250 seminggu. Dan memandangkan kita keluar jauh dan kita lalu tol, dan tak mustahil kita akan lalu tempat yang ada traffic light, kan? Dan traffic dia boleh jadi mild ataupun sederhana. So kita anggarkan 1 kilometer kita memandu memakan masa 3 minit. Okay. So ini adalah yang nombor 2. Okay, kita buat assumptions, kita find out the variables. Then barulah kita pergi ke nombor 3, apply mathematics to the problem. Jom kita buat sama-sama. Okay. Company A. So company A kita ambil, let's say lah, kita ambil setahun punya setahun. So total salary. Okay. Kalau nak setahun boleh, nak sebulan pun boleh. Sebab apa kita nak ambil setahun? Sebab kita ada increment. Increment kenaikan dia selepas setahun. Okay, so total salary adalah 1,200 darabkan dengan, kita dapat 1,200 sebulan. So kita darabkan dengan 12 bulan. Kemudian kita tambahkan dengan increment bila dah cukup setahun, RM50. So berapa awak dapat? 14,450. 14,500. 450. Tak ada 2 Tak ada. Okey, 14450 buruknya nombor dia, minta maaf. 14450. Okey, so apa lagi kita nak cari? Kita tengok pada company A itu. Sebab melibatkan masa dan mestilah melibatkan jarak, kan? So jarak mestilah melibatkan traffic. Okey. So masa yang diambil. So masa diambil untuk ke tempat kerja. So kita ambil macam mana masa diambil? 2 minit darab dengan kilometer. Betul, 2 minit 1 kilometer, tapi kita punya distance adalah 5 kilometer. So darab 5, maka masa yang diambil adalah 10 minit. Kan? So kita bagi tahu lah masa kita akan sampai ke office adalah daripada 8.30 tambah 10 minit, maka kita akan sampai office pada jam 8.40 pagi. Okey lah, maksudnya awal. Ni finding kita. Okey. Kita nampak je solution, nampak je kita punya findings, bagi tahulah ni awal. Okey lah. Maksudnya tak lewat dah datang kerja. Okey. Kemudian kita nak tengok dalam sebulan itu ada berapa kita punya baki gaji kita, kan? So kita perlulah ambil total salary itu, tolakkan dengan total expenses. So expenses, sekejap awak dah tolong salin tadi kan. So total expenses berapa? Kena darabkan cikgu. Ya, betul. RM150 seminggu. So kita tahu seminggu dalam sebulan ada 4 minggu. So 150 darab 4 untuk bagi cukup sebulan.
So 150 darab 4 baru cukup sebulan. Kita perlu 12 bulan. So darab 12. 7,200. 7,200. Okey. So barulah kita boleh kenal pasti kita punya gaji bersih. So gaji bersih. So gaji bersih kita 14,450 tolak dengan 7,200 sama dengan 7,250. 7,250. Ini dalam setahun. So tapi kita nak tengok dalam sebulan kita ada berapa lebihan gaji kita. So kita perlu bahagikan dengan 12. 12. So bulanan berapa? 604. 604 berapa sen? 17 sen. 17 sen. Okey, ataupun 18 sen. Okey, kita dah settle dah yang A. Kemudian kita nak check B pula. So B, kita ambil warna lain lah. B. Oh, B. Yang menyahut. Wife je boleh menyahut. Okey, B. Total. Alah, tak nampak lah warna dia. Oh, saya tak panggil wife B tau. Jangan salah faham lah. Ke awak yang panggil kekasih awak B. B. Kasih pun tak ada cikgu. Weh, janganlah sayunya. Oh, jangan sedih. Hingga Okay, total salary. Total salary berapa untuk yang B? 2,100. Betul 2,100. Darabkan dengan 12 bulan. Kemudian tambahkan dengan increment bila dah cukup setahun. 180. Okay, betul. So, berapa nilai dia? 25,380. Okay, so 25,380. Baik, kemudian kita nak check masa juga. Masa diambil. Masa diambil 3 minit untuk se-km. Ada berapa km? 20. 20. Ada yang sendawa tadi? 60 minit. Okay, so 60 minit. Masa sampai Ni 8.30, 9.30. ya, so pukul 9.30 sampai. Kan, pukul 9.30 sampai. So, kita bagi tahu finding kita. Bila 9.30, lewat ke cepat? Lewat. Lewat. Okay, so bila lewat, kita bagi tahulah bila dah finding kita bagi tahu lewat, apa kita punya overcome dia? Keluar awal. Ya, Keluar macam tu lah, awal. kena keluar awal lah. Keluar awal. Kita tulis siap-siap, kena keluar awal. Okay, tak apa, itu dah settle satu masalah. Okay, kemudian kita tengok total expenses. Total expenses. Okay, total expenses. Berapa total expenses kita? Siapa ada salin? 250 kali 250. darab 4 darab 12 kan? Ya, 250 darab 4 darab 12. So, total expenses awak berapa? 12,000. 12,000 sahaja. Haan. 12,000. Okey. Kemudian gaji bersih. So, gaji bersih. Ada lagi tak yang kita perlu total expenses? Tol. Ya, tol. Jangan lupa tol. Kita tak kira pun tol. So, ini adalah minyak. Okey, minyak. Okey, tambahkan dengan tol. Tol berapa? RM2 darab 2,000. RM2 sehari kan? RM2 sehari. So, kita assume dia kerja seminggu. Kita ambil maksimum lah. Tapi kebiasaannya kita kerja 5 hari je. Tapi sebab dia marketing executive, boleh jadi dia kerja Sabtu dan Ahad. Ataupun Jumaat dan Sabtu. So, kita ambil maksimum. So, RM2 kali 7 kali 4 kali 12. Maksudnya, kita kali 7 hari. Kita kali 4 minggu. Dan kita kali 12 bulan. So, berapa awak dapat? 672. 672. So total expenses kita 12672. Ada lagi tak expenses kita?
Cikgu nak tanya, Boleh tanya. dia tak ulang alik tol tu. Dah tulis lah return. Okay. Bagus. Tu return RM2. Ulang alik RM2. So 12,672. Kemudian ada lagi expenses kita setakat ni? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. So bila tak ada, so barulah kita boleh dapatkan gaji bersih. So gaji bersih berapa tadi? Kita punya ni 25380. 25380 tolakkan dengan 12672. So sama dengan 12,708. 12,708 dalam setahun. Tapi kita nak monthly, nak tahu kita punya gaji bersih dalam sebulan. So bahagi dengan 12. So berapa dapat? RM RM 1,059. 1,059. Okey, so ini adalah kita punya nombor 3, iaitu kita applying the mathematically punya apa panggil method. Okey, so barulah kita boleh buat comparison. Okey. Dia nombor 3 dah settle kan? Nombor 3 tadi apply mathematics to solve problems, and then verifying and interpreting. Okey. So kita nak verify. Okey, berdasarkan kita cari Google tadi kan, kita dapatkan bahan-bahan information. So inilah yang kita dapat. So daripada sini kita faham yang untuk company A kita akan sampai awal tempat kerja, dan kita punya gaji bersih bulanan kita 604. Untuk B kita keluar daripada daerah, so kita akan sampai lewat pukul 9.30, dan gaji bersih bulanan kita adalah RM1,059. Okey. So untuk nak verify dia, kita akan bagi tahulah yang A kita akan sampai awal. Cumanya gaji kita sikit sebulan tu. Tapi untuk yang B kita sampai lewat pukul 9.30. So kita kena keluar awal. So benda keluar awal tak jadi masalah pun. Kan? Kita keluar lah pukul 7 ke, pukul 6.30 ke. Benda itu boleh diubah. Itu bukan satu benda yang perlu difokuskan. Okey, benda itu boleh counter, iaitu keluar awal. Cuma sekarang ni kita punya apa tadi, defining the problem tadi kan. Yang kita nak adalah mana yang better choice. So kalau awak tengok dekat sini, mana yang better choice? D. B. Sebab apa? Awak fokus kepada apa? Gaji. Gaji, Gaji betul. bersih. Ya, gaji bersih. So, kita hanya fokus satu je, iaitu gaji bersih. Sebab kita tahu yang bab masa kita boleh adjust. Lepas tu yang bab minyak memang tak boleh adjust lah. Bab minyak, bab tol memang tak boleh adjust. Tapi dari segi hujung bulan, kita ada gaji bersih RM1,059. So, beza kot. Beza RM500. Kan? So, banyaklah kat situ. Okay. So, adakah awak rasa puas hati setakat ni? Tak. Kenapa tak puas hati? Sebab Gaji tak cukup. 500 tu sikit sebenarnya cikgu. Beza Betul. 500 tu sikit. Okey, bagus. Kita nak tengok idea awak. Kenapa tak puas hati dengan pengiraan ni? Sebab living expenses dekat city dengan dekat hometown lain. Tak. Okey. Maksudnya ada living expenses lah kan. So kita tak pernah pun senaraikan living expenses, betul? Betul. Okey, itu yang dinamakan sebagai refining. So kita nak ubah soal. Bila kita nak ubah soal, kita punya pengiraan balik berdasarkan verifying kita tadi. Kita dah interpret dah cantik dah. Tapi verify, kita nak sahkan dapat tak selesaikan masalah kita yang nombor 1 tadi, iaitu mana yang better choice. So kita sendiri rasa macam tak best lah, ya ke ni? Macam ada something kurang lah. Betul awak bagi tahu tadi. Oh, ada living expenses. So kita kena senaraikan lah. So kena senaraikan. So let's say untuk A
Untuk A, living expenses dia agak-agak berapa? So awak kena Google lah. Google. Okay, let's say lah. Kita tahu ni. Kita buat perbandingan macam ni. Okay. Apa je yang kita kurang? Apa je yang kita information yang kita kurang? Saving 10%. Kan, saving 10%. Kemudian living expenses, makan minum. Bayar rumah lagi. Bayar rumah. Tapi kalau hometown, kita duduk rumah mak ayah kan. Tapi kalau nak kata bayar rumah, dua-dua company A dengan company B awak perlukan parameter yang sama, iaitu awak duduk rumah sewa. Awak starting dengan duduk rumah sewa. Tapi kalau awak tak nak starting dengan sama lah. ya betul, kena sama. Baru awak boleh buat compare. Tapi kalau awak kata untuk company A ni saya duduk rumah, tapi untuk company B ni saya duduk rumah sewa dekat daerah Kota Tinggi. Tak boleh lah kat situ. Okay. So awak nak pilih mana? Okay, let's say awak kata nak duduk rumah sebab tak kahwin lagi kan, tak jumpa lagi pasangan. Okay, duduk rumah. So rumah parents. So kalau rumah parents, Kena lah bagi duit kat parents juga cikgu. itu kita boleh lah pilih kat sini. Ini duit untuk parents. Duit untuk parents. Bayar bil phone. Apa dia? Bil internet phone lagi. Bil telefon. Top up kan. Okey, lagi bagus. Makan minum. So kita naik kereta yang tadi. Apa yang kita kurang kat kereta tadi? Sewa kereta. Bukan sewa kereta. Bayar kereta. Jenuh lah awak sewa kereta Ya. Insurance dengan road tax. Kan mestilah awak dah kerja dah cukup setahun, mesti awak kena bayar road tax. Dengan insurance. Betul. Okey. Lepas tu lagi apa lagi? Apa lagi yang kurang? Kita punya staff treat. Ya, self treat. Kan awak nak shopping tudung ke apa ke? Ya betul. Makan minum dah ada dah tulis Kak Lisa. Dia nak makan lagi cikgu. Dia nak makan lagi. Okey, tambah extra. Okey. Tapi kalau dekat hometown tak jadi masalah pun kalau makan minum sebab awak balik rumah, mak ayah awak masak. Betul. Tapi mestilah kita macam berbahasa bayar masa monthly pembayaran makan minum kita groceries. Betul. So sama juga kita applicable kepada company B. Okay. Cuma apa yang beza dengan company B? Company B kita boleh nampak beza dia dari segi makan minum, betul? Betul. Makan minum kita akan lain lah sebab kalau dekat Kota Tinggi mestilah kita akan pagi, tengah hari dengan malam pun makan kat sana. Kan? Nah, kalau dekat hometown mungkin waktu rehat tu kita sempat balik sebab 5 km je pun. So kita balik rumah makan lunch. So jimat dah kat situ. Aku susah boleh bawa bekal lah cikgu. Itulah nampak bila awak dah banyak idea, awak kena make sure benda itu jadi parameter. Kalau awak kata Saya bawa rasa bekal, tak ada masalah kalau dia nak saving dia boleh bawa bekal. okey. Itulah itu yang dinamakan sebagai verifying. So awak rasa belum nak verify lagi awak punya masalah yang mana lagi better choice. Kan? So banyaklah awak senaraikan, kemudian awak refining balik. Maksudnya awak buat pengiraan balik. Okay, so awak buat pengiraan, awak buat let's say lah bulanan untuk company A ni dia punya saki baki dia RM100 je tinggal. Maksudnya awak dah bagi duit parents, awak dah saving 10%, awak dah tolak makan minum, awak dah belanja untuk diri sendiri, awak dah cover insurance dengan road tax, dengan top up telefon. So RM100 je awak tinggal untuk hidup. So kalau dekat company B ni buat 400 macam tu. So dah rasa puas hati ke tak? Puas hati tapi saya tetap pilih B. Okay, so dia depend lah pada orang kan. So bila ada yang kata dia puas hati dan dia nak pilih B as a better choice, so dia ambil lah B. So bila dia kata dia pilih B, barulah awak datang dengan report. So report finding lah. Awak bagi tahu lah, okay, gaji bersih saya setahun sebulan RM1,059. Lepas tu saya dah
dah tolak dengan duit bagi kat parents, saya dah ambil 10% daripada bulanan itu sebagai saving saya. Kemudian saya dah tolak dengan insurans dengan road tax saya. Okey, untuk ambil gaji setahun tu saya tolak dengan insurans dengan road tax. Lepas tu semua tu lah, maksudnya awak senaraikan findings awak. So daripada awak senaraikan findings awak, barulah awak verify and justify yang saya tetap pilih B, company B sebagai pilihan yang terbaik. Macam tu lah cerita dia. Dan siapa nak pilih A tak jadi masalah, tapi dia kena ceritalah finding dia. Okay, berdasarkan semua ni saya punya duit dalam bank saya tinggal 100, tapi tak apa sebab saya tak ada masalah dari segi makan minum, maksudnya dari kecemasan pun ada dekat kan, tak jadi masalah pun. Itulah. Faham. So Tapi sekarang duit tu tak cukup cikgu. Kalau ya. begitu. Itu pun awak masuk dalam finding. Sebab kita lah, walaupun saya pilih B, tapi bagi saya saya punya baki gaji bulanan saya tak mencukupi untuk diri saya. So awak kena encounter lah. Mungkin awak cakap dia punya solution ni adalah walaupun saya bersusah payah, saya keluar daerah, saya bayar tu semua, saya perlu macam mana nak bagi 400 ni jadi tinggi. Buat kerja lain, Extra work. Extra work. So awak bagi tahu lah buat extra work. Sheet cikgu paling senang. Apa dia? ambil OT. Ambil OT pun boleh OT. Tapi sebelum awak nak kata benda baru iaitu extra work ataupun OT, awak kena adjust awak punya variables. Dalam living expenses ni apa yang kita boleh adjust sebenarnya? Bil telefon, cari yang Ya, plan bil yang telefon. Mungkin awak boleh tukar telco, awak ambil yang lagi murah dia punya package dia. Kan? Lepas tu dari segi makan minum macam Nazura kata kita buat bekalan. Insurans road tax boleh adjust tak? Tak. Tak, benda tu fix. Okay, tak boleh ubah, itu fix. Subscript pun boleh sebenarnya. Kalau dia nak buat once per 6 month ke. Boleh? So Tak save, boleh setiap bulan. betul, save trip pun boleh adjust. Saving boleh adjust tak saving? Saving boleh. Tak boleh. Saving Boleh. biarkan. Saving Untuk masa biarkan. depan. Tapi boleh adjust Untuk juga. masa depan. Untuk masa Boleh. depan adjust. Kalau let's say lah benda lain kita kurangkan, dari segi saving kita lebihkan. Tinggikan. Ya, So tinggikan. dia tak fix lah cikgu. Apa dia? Tak fix lah kan. Ya, betul, Saving. tak fix. Tak fix. Yang fix insurance. Insurans dengan road tax kita sebenarnya boleh ubah kalau kita ubah kereta. Ikut kereta tu kan cikgu. Maksudnya awak beli kereta yang termurah. Kereta kancil ke, kereta Viva ke. Ada orang pergi kerja naik motor. Kalau nak ambil motor, kena comparekan motor dengan motor. Macam tu. Okey, kalau awak ambil satu motor, satu kereta, susahlah awak nak buat perbandingan. Okey. Kalau naik motor nanti sampai lambat lah cikgu. Ya, betul. Tu dah makan masa kat situ pula. Okey. Cikgu bukan naik motor lagi cepat cikgu. Depend Sebab dia pada pemanduan awak lah. Dan minyak pun tak makan banyak sangat. Minyak pun tak makan banyak. Nampak tak? So ada banyak variable sebenarnya awak boleh adjust, awak boleh adapt. Sebab itu selagi mana awak tak puas hati, selagi mana awak tak boleh nak verify awak punya solution, selagi itu kita akan refining kita punya mathematical problem. Sampailah kita dah puas hati, baru kita keluarkan report. Cikgu, jadi kalau exam macam mana cikgu? Soalan je. Tak ada skema. Okey. Tak ada betul, tak ada salah. Ya, betul. Kalau macam dia kalau ikutkan dalam exam, kalau let's say lah soalan macam ni sahaja, ya, dia bergantung pada diri kita. Markah dia ambil kira adalah inilah kita ikut proses ini. Faham. Kalau tapi kan cikgu, kalau contohlah kan Okey. soalan tu keluar.
kalau contohlah kita dalam petik series, dia akan jadi banyak variables dalam kita punya solution tu kan. Betul. Nanti macam kita terlampau expend too much time on this question. Baik. Jadi berapa banyak kita nak kena sebenarnya spend untuk variables tu? Okay, so kalau soalan tu cantik, kebiasaannya dia akan soalan itu, okay, macam ni dia bagi situation macam ni, and then dia bagi tahu beberapa syarat. So syarat itu ataupun condition itu yang melimitkan kita punya variables. Okay, condition. Nanti dia akan bagi condition yang melimitkan kita punya variables. Tapi kalau let's say dia tak bagi tahu, kita ambil minimum, yang ni lah, benda yang basic. Kita tahu jarak berlainan. Okay, bila jarak berlainan, yang ni benda yang basic. Salary, increment, jarak, duit minyak. Dengan tol. Itu je benda basic. Dengan ni lah, masa kerja sampai. So yang tadi yang kita refining tadi, itu adalah tambahan-tambahan. Cikgu, Ya saya. untuk yang step ketiga tu, applying mathematics tu, kita kena letak nilai sendirilah kan, soalan tak bagi. Macam mana? Nilai sendiri? Untuk variable tu. Ya, betul. Okay, ini kalau dia bagi situation macam ni lah. Maksudnya variables, assumptions, kita kena based on kita punya pencarian dalam Google. Ataupun pencarian kita let's say lah ambil lah offer letter mak ayah yang mana yang dapat pekerjaan kan. Kita tengoklah offer letter dia macam mana. Okay, maksudnya perlu ada research. Okay, so ini gambarannya, nak bagi gambaran dulu. So faham dia punya proses dia macam mana? Faham cikgu. Okay, so bila faham, kita punya topik ini kita hanya fokuskan 3 benda saja. Yang ni, learning standard ni. Oh, dia tak keluar lagi. Okay, keluar dah. Okay, iaitu solve real life problems through mathematical modeling, which involves the following functions: linear, quadratic dengan exponential. Okay, kita ambil contoh lah. Ni contoh linear. Okay, Amin travel 405 km on 45 liter daripada minyak kereta dia. If Amin wishes to go to place which is 198 km away by car, how much petrol in liters does he need? Nampak yang ni dia bagi condition lah. Dia bagi condition di mana berapa minyak yang diperlukan, berapa liter minyak yang diperlukan untuk sejauh 198 km. Okay. So identifying. So kita identify. Yang kita nak adalah apa? Yang kita nak adalah berapa liter minyak yang diperlukan untuk 198 km. Itu kita punya masalah kita. Kita nak cuba find out. Okay. And then defining. So kita tahu yang jarak, lagi jauh jarak, lagi banyak minyak yang kita pakai. Okay, so daripada kita define problem itu, kita dah boleh nampak dah apa mathematical punya formula yang kita boleh keluarkan, iaitu variation. Sebab bila lagi jauh kita travel, lagi banyak minyak kita pakai. So distance varies directly kepada jumlah minyak. Okay, lepas tu kita make assumptions. So daripada make assumptions ni lah kita bagi tahu yang distance 405 km ni dengan 198 km ini jalan dia mesti sama. Sebab apa jalan kena sama? Sebab nak mudahkan buat perbandingan. Betul. Itulah sebab dia. Sebab nak mudah buat perbandingan. Kalau let's say kita punya kelajuan kereta kita tak sama, kan? Yang 405 ni kita bawa 80 km sejam, tapi yang 198 ni kita bawa 50 km sejam. So kita tak boleh nak buat perbandingan kat situ. Okay, so kita kena assume yang kita punya bawa kereta adalah berhemah 70 km sejam. Tak kisahlah jauh mana pun. Macam tu.
So daripada situlah kita boleh nampak garis lurus nanti. Okey. Kalau tak sama speed, kita tak akan dapat garis lurus. Mungkin kita akan dapat kuadratik ke ataupun exponential ke. So, tapi bila benda yang sama kan linear kan maksudnya sama je kan. So bila sama je kita dapatlah garis lurus. Okay, and then kita tahu yang dalam kepala kita tadi variation. So variation kita buatlah simbol. Kita bagi tahu lah distance adalah X, Y adalah amount petrol. Kenapa kita pakai simbol? Rasa-rasa kenapa pakai simbol? Nak apa? Bezakan. Bezakan satu, dan yang kedua kita nak mudahkan urusan pengiraan kita. Jenuh tak kalau kita nak buat ayat? Maksudnya kita nak buat distance sama dengan kan constant darab dengan amount of petrol. Leceh kan nak tulis kan? So daripada leceh nak tulis, kita symbolizekan siap-siap. So kita bagi tahu lah distance adalah X, amount of petrol adalah Y, dan K adalah parameter kita ataupun constant. Dan barulah kita buat pengiraan. So bila kita buat pengiraan, kita pakai konsep variation. So kita akan dapat kita punya equation. And then kita nak check equation ini boleh digunakan pakai tak untuk mana-mana problem. So untuk problem ini kita nak selesaikan dulu. So memandangkan kita dah dapat kita punya variation equation. So kita kira-kira kita dapat 22 liter. So kita dah boleh verify lah. Kita hanya perlukan 22 liter minyak untuk kita pandu sejauh 198 km. Dekat sini lah kita nak interpret. So by graph kita nampak dia adalah linear. Sebab 405 dengan 198 tu kita assume dia adalah jalan yang sama. Okay. Tetapi nampak ni? Nampak? Tetapi kita tak boleh menggunakan model line function ini untuk semua situation. Sebab apa? Kena bagi tahu lah, kena verify. Boleh jadi 405 405 km ini adalah jalan highway dan 405 km ni adalah jalan dalam dan 198 km ni adalah jalan highway. So apa yang berlaku pada kelajuan kereta kita? Berubahlah. Sebab kalau dalam bandar ke dalam kampung ke, kita kena bawa slow. Tapi bila dekat highway, kita kena bawa laju. So bila kelajuan berubah, kita tak boleh nak apply the same model, the same linear function model. Okay. So kita kena stickkan model ini tak boleh apply untuk ke semua situation. Hanya situation ini sahaja based on kita punya assumption. So inilah ayat dia kata, when this is translated to real world situation, the linear function model obtained is not suitable to solve this problem. Okay, yang ni kita cuma ambil berdasarkan assumption kita, tapi untuk real case kita tak boleh guna. Kena bagi tahu yang tu. And then refining the mathematical model. So sebab apa kita tak boleh nak refine? Sebab kita punya information limited. Dia bagi macam tu je. Inilah yang apa tadi ada kawan tanya kan. Kalau tak ada bagi tahu limit berapa banyak variable yang kita nak letak. So based on soalan itu, kalau soalan itu limited information, so kita bagi tahulah kita tak boleh nak refine the model due to limited information given. Okay. And then reporting the findings. Yang ni bukan ayat dia tau. Yang ni dia nak bagi tahu yang kita perlu report findings kita based on interpretation kita. Okay, based on interpretation of solution as shown pada sektor ini. Yang ni lah. Ni interpret dia. So yang ni adalah report kita. Okay, ini adalah report kita. Maksudnya kita salin balik lah. Kita bagi tahu yang ni. At the end, finding kita bagi tahu yang perlukan 22 liter of petrol untuk sejauh 198 km. Malangnya, kita tak boleh guna untuk real case tadi ataupun real world situation. Okay. So, kena tulis balik. Macam tu sahaja. Itu linear.
So nanti awak boleh tengoklah kepada example kuadratik macam mana dia punya situation dia, case problem dia. And then tengok pada exponential macam mana dia punya real world situation dia. So secara overall topik ini menggalakkan kita untuk kita buat research, dan setiap segmen itu, setiap section itu kita perlu karang. Kita perlu buat ayat kita. Kecuali dari segi inilah, dari segi applying mathematics. Applying mathematics kita perlu tunjuk pengiraan dan perlu nyatakan findings kita. Macam ni nampak dia kata 22 liter. Lepas tu diam macam tu je. Tak boleh lah. Kita kena beritahu lah 22 liter ini adalah 22 liter of petrol yang diperlukan untuk travel 198 km. Okay. So, dengan erti kata lain, topik ini nak mengajar kita untuk kita lebih sistematik dalam kita punya praktikal yang selama ni kita tengah praktis buat mathematical modelling kan, tanpa sedar ataupun sedar. So ini lebih kepada systematically, maksudnya ada flow dia. So that senang kita nak buat rujukan nanti. Itu sahaja. Habislah topik ni. Habis. Dah habis dah Dah habis. syllabus.